Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya. Pada pagi yang berbahagia ni kita menyambung perkongsian kita dalam kuliah pagi. Okey, seperti biasa kita mulakan dengan Asma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Hashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahara Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kusam Jami' Muktaf Mukafi Rasul Malahim Rasul Rahah Kamil Iklil Muddathir Muzamil Abdullah Habibullah Safiyullah Najiyullah Kalimullah Khatimul Rusul Khatimul Anbiya Muhyi Munji Muzakir Nasir Mansur Nabiyu Rahmah Nabiyu Taubah Harisun alaikum ma'alum syahir syahid Syahid mashhud bashir mubashir nadhir. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Sahibul Hujah Sahibul Sultani Sahibul Rida Sahibul Daraja Rafi'ah Sahibul Taji Sahibul Mighfari Sahibul Liwa Sahibul Mi'raji Sahibul Qadim Sahibul Buraqib Sahibul Khatam Sahibul Alamati Sahibul Burhan Sahibul Bayani Fasih lisan mutar janani Ra'uf rahim udhunu khairin Sahih Islam Sayyidul Kaunaini Ainun Na'im Ainul Ghurri Sa'adullahi Sa'adul Khalqi Khatibul Umami Alamul Huda Kashiful Qurabi Rafi'un Rutabi Izzul Aizul Arabi Sahibul Faraji Asma'un Nabi Sallu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa man nasarahu wa ala. Apa khabar semua? Apa khabar sedang penonton yang saya sayangi? Apa khabar semua nurtizen sekalian? Kita tukarkan nama netizen ni bulan Ramadan jadi nurtizen lah ya. Baru dah nampak baik sikit. Taklah nak mengatur orang sangat. Okey. So, apa tajuk kita pagi ini? Apa tajuk kita pagi ini ya? Pagi ini saya akan kongsikan kepada kita 3 benda yang kita selalu sebut, tapi kita kena fahamkan apakah konsep dia.
iaitu apakah yang dikatakan rahmat, apakah yang dikatakan berkat, apakah yang dikatakan syafaat. 3 benda ya. Rahmat, berkat, syafaat. Okey, 3 benda. Rahmat, berkat dan syafaat. So biasa kita sebut benda ni kan. Okey, silap dah pula. Okey. Nikmat, rahmat dan berkat. Kan? Nikmat, rahmat dan berkat. Okey, 3 benda ni. Syafaat kita bincang masa-masa yang akan datang. Apakah dikatakan nikmat, apakah dikatakan rahmat, apakah dikatakan berkat. 3 benda yang kita nak kongsikan pada hari ini supaya kita bisa dengar, tapi kita nak menghayati apakah perkara itu. Okey, kita masuk terus pada yang pertama. Apakah yang dikatakan nikmat? Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, nikmat ini ma yatalazzazul insan, apa yang memberi kesedapan kepada manusia. Apa memberi kesedapan kepada manusia, itulah yang dikatakan nikmat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, abang, ayah, ibu-ibu, kakak sekalian, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu nak menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Okey, dalam tubuh badan kita, apakah bahagian yang paling kita tak boleh kira? Iaitu rambut kita. Rambut kita ni banyak, tak boleh nak kira banyak rambut kita ni kan. Jadi kalau Allah sebut kamu takkan mampu menghitungnya, kalau nak analogi dia seperti rambut, Allah letakkan rambut ni ke atas kepala kita, maknanya nikmat ni berada di badan kita di mana-mana pun. Kita tak mampu pun nak kira. Jadi maknanya nikmat ni sangat banyak. Kita ni berenang di lautan nikmat, berenang di lautan nikmat. Cuma kadang-kadang kita kurang bersyukur. Kenapa kita kurang bersyukur? Sebab kita tak perasan nikmat tu satu nikmat. Kita lebih mengeluhkan permasalahan hidup kita. Itu kadang-kadang kita terlupa nikmat itulah nikmat. Okey, nikmat ada 5. Nikmat ada 5. Yang pertama kita panggil nikmat asasiyah. Nikmat asasiyah, nikmat asas. Apa nikmat asasiyah? Udara. Udara ni nikmat asasiyah. Kita tak payah minta-minta. Allah SWT mana sediakan. Cukup. Dekat dunia ni cukup tau. Nikmat asasiyah kita panggil. Yang keduanya dipanggil nikmat badaniyah. Nikmat badaniyah, nikmat badan. Apa nikmat badaniyah ni? Kesihatan. Oh, Alhamdulillah, kita masih sihat hari ni. Kan? Mana kita belum masih sihat hari ni. Itu panggil nikmat badaniyah. Yang ketiga dipanggil nikmat akliyah. Nikmat akliyah ni nikmat akal. Apa nikmat akal? Iaitu ilmu dan pengalaman. Hari ni pagi ni kita bincang pasal ilmu. Mungkin kita ada manfaat ya. So maksudnya ada manfaat dia. So maksudnya kita dapat faham ilmu, dia satu nikmat tau. Kita dapat faham tu benda, oh itu konsep dia, kita satu nikmat, ilmu dan pengalaman. Wah, watching from Pakistan. Kya hal hai aapko Pakistani or Malaysia hai? So samjhe hamara zaban hai kaisa hai? Ada orang daripada Pakistan tengok kita ni. Shasha Helmi. Okay. So our discussion today about nikmat. Okay, so I don't know. Mentik hab apsuna. Oh, ठीक है. And बिल्कुल ठीक है. कैसा कोविड उधर है? कैसा है? Darat बहुत है? Kita kecek Pakistan sikit. Okay, kita sambung balik. Jadi nikmat akliyah ni, nikmat akliyah, from Greece. Oh, Alhamdulillah. Ini orang Melayu duduk sana ataupun orang Greece ni? Tentulah orang Melayu kan. Cakap Melayu Ustaz. Okey, memang saya akan cakap Melayu. Okey. Jadi maknanya negara kita alhamdulillah COVID dah semakin sembuh. Negara lain masih lagi dalam keadaan yang maknanya kebimbangan yang agak melampau juga kan. Tapi alhamdulillah kita syukur Allah SWT. Terima kasih kepada semua nurtizen kerana taat kan. Bukan saja sebenarnya sifat orang Melayu itu sendiri orang Melayu ni kan memang orangnya baik, taat kan. Kadang-kadang baik baik kan, maksudnya menjadikan kita maknanya memulihkan maksudnya keadaan kita yang cepat. Okey, sambung.
Jadi nikmat yang ketiga tadi nikmat akliyah. Nikmat akliyah ni ilmu, pengalaman, itu nikmat akliyah kita panggil. Maksudnya nikmat yang Allah bagi. Okey. Kemudian yang keempat. Yang keempat ni kita dipanggil nikmat qalbiyah. Apakah nikmat qalbiyah? Nikmat qalbiyah ni contoh keluarga. Keluarga nikmat qalbiyah. Nikmat qalbiyah nikmat yang menyenangkan hati. Antaranya apa? Antaranya harta. Harta tu nikmat qalbiyah. Nikmat-nikmat yang menyenangkan hati. Persaudaraan itu nikmat qalbiyah. Kawan-kawan itu nikmat qalbiyah, nikmat yang menyenangkan hati. Maksudnya yang keempat tu Allah kurniakan adalah nikmat yang boleh menyenangkan hati kita, keliling kita. Hobi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan adalah untuk menyenangkan hati tau. Hobi ni adalah untuk menyenangkan hati. Hobi ni ubat bagi hati. Hobi ni Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita ni sebenarnya adalah sebagai ubat bagi hati. Sebab tu kalau abang-abang ayah ada hobi, akak-akak jangan halang hobi. Cumanya jangan melampau je lah. Hobi itu adalah satu cara untuk mengubah hati. Itu nikmat qalbiyah dipanggil. Dan yang kelimanya iaitu nikmat imaniyah. Nikmat imaniyah apa? Nikmat iman. Kenapa iman kita dipanggil sebagai nikmat? Sebab dia juga ma yatalazzazul insan, apa yang memberi kesedapan kepada manusia. Jadi nikmat iman adalah nikmat yang memberi kesedapan juga kepada manusia. Sebab tu orang yang dapat iman, hatinya ada keimanan dan dia jaga iman dia. Sebab iman ni dia punya sifat dia yazid wa yanqus. Dia boleh yazid, dia tinggi dengan kuliah, dengan kuliah tinggi, lama tak dengan kuliah dia wa yanqus, rendah, tinggi balik, rendah. Orang yang ada iman dan dia pelihara iman dia, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala maknanya akan kurniakan yatalazzazul insan, apa yang memberi kesedapan kepada manusia. Kan? So itu nikmat. Sebab tu Allah sebut wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak menghitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Right? 5 jenis nikmat ni, masya-Allah. Kita berada di lautan nikmat sebenarnya. Kita je kadang-kadang terlupa dan tak ingat kita maknanya penuh dengan nikmat. Memang ada ujian keliling kita, tapi dibandingkan dengan nikmat sebenarnya jauh lagi banyak. Sebab tu dalam surah Rahman banyak kali Allah Subhanahu Wa Taala mengulangkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Mana satu di antara nikmat kamu berdua, dan berdua ni iaitu merujuk jin dan juga manusia yang kamu dustakan. Mungkin ada yang mendengar di kalangan kita ni jin kan. So jin nikmat mana dustakan maksudnya kita manusia ni kan, mana kita tak tahu mana jin ber-IG juga, kita pun tak tahu kan antunya jin ni kan. Sebab kan satu hari saya ada mengubat orang kerasukan. Jadi tolonglah anak saya kena kerasuk. Saya kata carilah ustaz lain, saya sibuk ni. Ustaz lain pun sibuk juga ustaz. Saya kata yalah, ada orang sangat berhajat kan. Jadi saya kata nantilah lepas saya kuliah, lepas isyak saya datang. Jadi saya datang ada dalam pukul 11. Dia terbaring, tak bercakap apa kan. Ni insya-Allah saya membaca kan beberapa patah Quran pada air, bagi minum, letak kat mulut, boleh nak bercakap. Jadi saya berbual dengan dia lah. Daripada mana kan, kita bertaaruf dulu. Kalau kita nak mengubah orang kena rasukkan, biasa macam itu, dia taaruf dulu daripada mana ni, kenapa datang sini, kenapa ganggu orang ni, bertaaruf. Sekali lama-lama saya kata, dan yang keduanya, step keduanya, kalau siapa yang minat kan, mula taaruf, keduanya ajak dia masuk Islam. Jadi saya tanya, awak ni Islam ke? Islam. Oh, kalau saya tahu di Islam, saya pun membebel lah, apa lagi, kita saudara Islam apa, kenapa ganggu dia? Pergi ni lah, pergi jangan kacau orang, kita saudara si Islam kan. Dia diam, dia kena main bebel dengan ustaz. Maksudnya, lepas tu saya kata, tak belajar agama ke? Dia kata, belajar ustaz. Wah, belajar. Ya ke kau belajar agama ni? Kau belajar kat mana? Ya, dekat masjid negeri ustaz. Kalau kat Shah Alam, ada masjid negeri kan. Masjid negeri, siapa ustaz ajar? Dia pun cerita, ustaz ni. Oh, okey. Kau kalau belajar kat masjid negeri tu, apa kau buat? Mana kau duduk mana? Dia kata, saya duduk belakang-belakang ustaz. Ibu-ibu kakak ya sekalian kalau pergi masjid dengan kuliah, jangan duduk belakang-belakang tau. Sebab jin banyak kat situ. Okey. Mana tahu maknanya fabi ayyi ala'i rabbikum tukazziban. Mana di antara nikmat kamu
berdua ini manusia dan jin yang makna kamu dustakan. Mana tu ada jin dengar, jin ada IG pada hari ni kan, dengar kita. Jangan dustakan nikmat Allah, sebab nikmat Allah masya-Allah sangat-sangat luas, sangat-sangat besar nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tu kepada kita. Kadang-kadang kita je yang kadang-kadang maksudnya melupakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Okey. Kemudian setelah kita kongsikan macam mana apa itu nikmat, apa itu konsep nikmat, macam mana cara nak mendapat nikmat. Nak mendapat nikmat kena usaha. Kena usahakan. Nikmat asasiah kena usahakan. Nikmat qalbiyah, nikmat menyenangkan hati ni kena usahakan. Harta kan tu nikmat menyenangkan hati, kawan-kawan kan, maknanya menyenangkan hati kan, nikmat qalbiyah. Nikmat aqliyah, nikmat aqliyah ni nikmat akal kena usahakan. Nikmat nikmat badaniah kena usahakan, kena bersenam, kena makan benda-benda bagus-bagus. Dan nikmat yang kelima tu nikmat imaniah juga kan. Imaniah juga maknanya kena usahakan. Nikmat imannya juga kena usahakan. So, jadi maknanya setelah kita tahu apa tu nikmat, kita kena usahakan. Nikmat kena usaha. Nikmat tak datang bergolek. Ibu bapa kakak sekalian. Nikmat keluarga kan. Nikmat keluarga ni termasuk nikmat qalbiyah. Nikmat qalbiyah. Maksudnya untuk membina keluarga bahagia kena usahakan. Dia tak tiba-tiba datang sendiri kan. Kita duduk tak tegur suami, tak tegur kesalahan isteri, tiba-tiba suami tu jadi baik. Maknanya kita kena tegur, kena nasihat. Pertengkaran kecil kadang-kadang bagus untuk kita saling kenal. Pertengkaran kecil tau, dan habiskan. Jangan pertengkaran kecil tapi tak habiskan. Tapi dah 40 tahun kahwin dan pertengkaran kecil, itu bukan tak kenal. Itu memang perangai suka bergaduh tu. Ini permulaan perkahwinan sedang 10 tahun pertama kan. Maksudnya 10 tahun pertama. Jin ikut bahasa tempatan kau saya. Jin ikut bahasa tempatan. Kalau Melayu lah, kalau duduk tempat lain. Saya pernah satu hari saya bawa ni cerita pasal jin ni, cerita pasal jin. Ni iklan sikit kan. Saya pergi ke Mekah. Jadi lepas waktu maghrib tu, ada satu orang mutawif dia tanya saya, "Ustaz, tolong Ustaz, jemaah saya kena rasuk Ustaz. Jemaah saya kena rasuk. Ni kat Mekah tau, kat Mekah. Jemaah saya kena rasuk Ustaz." Saya kata nantilah lepas Isyak Lepas Isyak sebenarnya saya datang insya-Allah. Jadi saya pun lepas Isyak saya pun maknanya datang dekat hotel, dia pun bagi alamat, beritahu hotel apa semua. Saya masuk, dia tengah baring macam ni. Baring dia semua juga lah. Saya pun masuk, saya solat hajat 2 rakaat kan. Habis solat hajat, saya pun paling kat dia. Katakan dia baring macam ni kan, saya pun baring kat dia. Kan, saya kata, sini bangun, saya nak ajak berbual saya. Dia tu bangun macam ni, dia kemudian terbangun macam ni. Terkejut semua orang. Okey. Saya pun berbual dalam bahasa. Step dia. Berkenalan, ajak dia masuk Islam. Kemudian kalau dia dah Islam apa semua, suruh dia keluar. Itu step dia, 3 step. 3 step siapa yang nak belajar perubatan Islam, maknanya boleh belajar kat mana-mana pun banyak tapi itu 3 step penting. So berbual daripada mana apa semua kan. Saya daripada Malaysia, cakap Melayu Mana orang Malaysia, kau macam mana kau boleh datang ke sini kan? Dia kata ikut budak ni lah. Okey, budak ni apa semua. Okey, habis kat sini kau macam mana kan? Dia kata sini saya tak boleh masuk masjid. Jadi dia berusaha untuk rasuk budak ni kalau budak nak pergi masjid. Saya kata kenapa? Masjid ada yang jaga. Ada yang jaga, saya kata. Habis tu maksudnya kalau budak ni paksa juga pergi masjid, maknanya dia akan tunggu kat hotel ataupun dia akan jalan sekitar hotel tu. Saya cakap, kau pergi mana? Saya kata, saya pergi kedai sebelah ni. Tak ada kawan-kawan kau sebangsa ada tak? Ada, tapi tak faham. Dia cakap Arab. Sekali cakap Arab dah. Ini real case real case. Jin daripada Malaysia ikut satu orang merasuk kat sana. Sekali geng-geng dia cakap Arab dah. Tak faham. Ada memang ikut bahasa setempat Okey, sambung. Setelah kita tahu apa tu nikmat, ada 5 nikmat 5 nikmat. Assalamualaikum dari Pak Syalam. Okey, manusia ke jin? Gurau. Okey. So ini maknanya 5 nikmat. Macam mana cara mendapatkan nikmat? Cara mendapat nikmat adalah dengan kita usaha. Kemudian benda kita kena tahu lagi. Bagaimana nak menambah dan mengekalkan nikmat. Nak menambah dan mengekalkan nikmat, kena banyak bersyukur. Ini Allah sebut, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, pasti Allah Subhanahu Wa Taala maknanya tambahkan nikmat.
Kena bersyukur. Iktiraf nikmat. Kita kena faham nikmat tu apa dulu. Kita duduk, kita renung, banyak nikmat kan. Ya Allah, syukur, terima kasih ya Allah. Kalau kita tak faham nikmat tu nikmat dan kita paksa untuk bersyukur, tu yang kadang-kadang orang lepas sembahyang baca alhamdulillah, 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 sekadar menghabiskan biji tasbih, kan? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kan? Malahan kadang berkira kan. Imam baca lebih ni, apa dah 33 ni. Ini tasbih China lah ni. Marah imam pula. Sebab apa? Kita paksa dengan kita tak faham. Tapi cuba kita faham, ya Allah, banyaknya nikmat Tuhan, terima kasih ya Allah. Barulah kita baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jangan saya zikir ni dia nak tidur pula. Allah, Ustaz, aku dah ngantuk. Mana dibacakan zikir mengantuk pula. Okey. Bangun. Bangun. Okey. So, jadi maknanya kita baca alhamdulillah tu, kita kenangkan, ya Allah, banyaknya nikmat ya Allah. Jadi sebelum sembahyang kan. Sebab tu sebelum kita sembahyang kita nikmat, ya terima kasih Tuhan. Kita dapat sembahyang juga nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Direzekikan kita ada kekuatan untuk sembahyang, juga nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu terima kasih Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih lah Tuhan, terima kasih lah. Mana ada rezeki untuk sembahyang ya Allah, alhamdulillah. Jadi maknanya kita tahu apa nikmat ma talazzazul insan, ada 5 jenis nikmat. 5 jenis nikmat, ingat tak ni? Kena salin. Kalau tak saya akan save kat sini, ataupun akan ada dekat YouTube channel saya. Subscribe YouTube channel. Okay, wake up. Ini dengan ceramah saya. Dah dekat katil. Kan? Mata macam gini lah. Ya. You ke dengar. Tapi kita yang kat Malaysia ni insyaAllah. Okay. Yang di luar negara tu kadang-kadang sekarang ni tengah nak sahur ni, insyaAllah. Lagi mujahadah nak tengah. Terima kasihlah dengar ya, kan? Daripada mana-mana kita berada, kan? Maknanya sambil sahur tu dengarlah pak cik ni bebel, kan? Okay. So apa tu nikmat? 5 jenis nikmat. Kemudian kita kita macam cara nak dapat nikmat dan macam mana mengekalkan nikmat. Okey, kemudian apa tu nikmat? Apa tu rahmat pula? Apa tu rahmat pula? Rahmat. So dah habis nikmat, kita bicara pasal rahmat. Apa tu rahmat? Rahmat ni maksudnya adalah kasih sayang. So rahmat adalah kasih sayang. Macam tahu je Ustaz, kita dengar kat katil. Tahu. Okey. Rahmat ni maknanya kasih sayang. Okey, rahmat ni maknanya kasih sayang. Jadi kasih sayang macam mana? Yang paling penting adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau Allah sayang pada kita, ini Allah sebut dalam Quran kan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutlah aku, yakni ikut Nabi, ikutlah aku, yakni ikut Nabi, ikut Nabi. Yuhibbukumullah. Nanti kamu akan rasa Allah sayang kepada kamu. Jadi kalau ada kata hari kita sayang pada Allah, kita nak sayang pada Allah, ikut apa yang Nabi ajarkan, nanti kamu akan rasa Allah sayang pada kamu. Bila masa kita rasa Allah sayang kita ni? Bila sampai satu masa kan, ada hajat, terdetik hajat, Allah sampaikan. Terdetik aja maknanya keperluan, ada je Allah sampaikan. Teringinlah nak makan durian, ting tong, jiran kita balik di kampung ni. Saya ada beli durian ni, lebih silakan. Kan? Maknanya ada hajat, Allah berikan hajat. Ada ada permasalahan, dia beri jalan keluar permasalahan. Jadi maknanya kita akan rasa Allah sayang kita. Ini yang pernah dirasakan oleh seluruh para sahabat ridwanullahi alaihim wa arda. Mereka rasa Allah sayang mereka, Masya Allah. Itu hidup mereka bahagia, tenang. Sebab apa? Mereka tidak rasa hidup tu keseorangan. Mereka rasa Allah tu ada sentiasa. Ada sentiasa menolong dan membantu segala keperluan dan sebagainya.
Jadi kita kena usahakan. Kita kena sayang Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikut perintah Nabi SAW. Usaha semaksimal mungkin. Tak mampu itu soal lain, tapi kita berusaha. Allah tahu kita manusia kadang-kadang macam-macam. Kita punya kelemahan kan, kelemahan itu, kelemahan ini kan. Suruh puasa, alhamdulillah kan. Tapi puasanya tidur je kan. Alhamdulillah boleh lah juga, bagus kan. Suruh buka cara sunnah, buka ni macam-macam benda ada. Air cendol ada, air cincau ada, air oren ada, air jagung ada, macam-macam ada. Buka tu macam perut ni macam sampai ke kaki lah kan. Perut ni macam makan tu sampai kat kaki, macam kat tangan ni kan. Makan, urut kat tangan ni. Perut ni macam kat tangan ke kaki kan. Makan, okey urut ke sampai kat kaki. Makan, sampai kat kaki kanan pula. Macam itu seolah-olahnya kan. Kita ada kelemahan itu dan ini kan. Jadi yang penting usaha kan. Itu yang Aisan boy. Itu yang kadang-kadang ada orang yang makan. Semayang mak, kejap lah. Makan. Mak semayang, kejap lah. Kan? Keluar angin kan. Makan. Keluar angin. Makan. Keluar cendol. Sebab apa? Ni, kau pakai sini nak makan dah. Okey. Jadi maknanya kita tahu kita ada kelemahan itu dan ini dan sebagainya. Tak apa. Kita manusia. Allah Maha Penyayang. Allah nak tengok usaha kita. Usaha kita tu Allah nak tengok kan? Bukan kelemahan kita tu. Memang kita ada kelemahan, manusia ada kelemahan itu dan ini. Usaha kita tu yang kita nak tengok tu. Allah nak tengok tu. So maksudnya kita nak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kena usahakan, kena berusaha lah. Jadi macam mana nak berusaha dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, yang wajib buat betul-betul. Yang Yang sunat banyakkan ya. Hukum-hukum yang paling penting kan. Yang haram tinggal betul-betul, Bu. Tinggal betul-betul lawan suami. Tinggal betul-betul mengumpat orang. Tinggal yang haram, tinggal betul-betul. Yang makruh hindarkan. So maknanya hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya jaga betul-betul untuk mendapat rahmat Allah. Yang wajib buat betul-betul. Yang haram, yang sunat banyakkan sunat. Yang wajib jaga betul. Yang sunat banyakkan. Yang haram tinggal betul-betul kan? Yang makruh hindarkan. Itu cara untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tadi maknanya kita apa hubung kait dengan nikmat tadi? Nikmat tadi maknanya kurniaan, kita disuruh untuk cari nikmat kan. Ketika mencari nikmat, jaga hukum tadi tu wajib, sunat, haram, makruh, jaga betul-betul, kita dapat nikmat dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Itu rahmat. So berusahalah jadi orang yang baik Sebab tu saya selalu pesan ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Saya selalu pesan, hari ni, pagi ni, siapa yang belum pernah berniat untuk menjadi ahli syurga, niat, ya Allah, aku nak jadi ahli syurga, ya Allah, aku bimbing aku jadi orang yang baik, ya Allah, tolonglah Tuhan, bimbinglah aku, ya Allah, kan? Maknanya berniat untuk menjadi ahli syurga, berniat untuk menjadi hamba Allah yang soleh. Berniat, dia bermula dengan niat tau. Berniat. Siapa belum pernah berniat, kan? Sebut je, ya Allah, aku jadi orang soleh, bimbing aku, ya Allah. Ya Allah, aku nak jadi penghuni syurga, bimbing aku, ya Allah. Tak payah beria, sahaja aku menjadi ahli syurga. Kan? Silap-silap 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tersilap lah pula kan. Biasa-biasa lah. Maknanya kita punya gerak hati tu kan. Maknanya aku jadi syurga, Allah, bimbing lah aku, ya Allah kan. Ini 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Apa tu kau niat? Suami kita kata, janganlah bang, aku tengah niat, saya tengah niat jadi solid, jadi syurga ni lah. Kenapa 2 rakaat? Ya ke 2 rakaat ni? Okay. So jadi maknanya kita kena berusaha mendapat nikmat, jaga hukum-hukum itu, maka kita akan jadi orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, habis bab kedua. Kita pergi pada bab yang ketiga. Apa bab ketiga? Bab yang ketiga, berkat. Selalu kita sebutkan berkat kan. Jadi kalau orang Johor, orang Selangor, sebahagian orang Selangor kan, orang Johor, sebahagian orang Johor, dan sebahagian orang, berkat ni apa berkat? Berkat ni kita pergi kenduri kahwin. Okey. Kita kenduri kahwin. Kita pergi kenduri kahwin. Balik tu dapat berkat.
Oh, berkat apa ni? Berkat, dapat berkat. Okey. Tapi keberkatan, apa maksud berkat? Kita kena faham. Salin. Kenapa saya suruh salin? Qayyidul ilma bil kitabah. Kamu tambatlah ilmu itu dengan menulis. Qayyidul ilma bil kitabah. Kerana sesungguhnya selemah-lemah tulisan, sekuat-kuat ingatan. Selemah-lemah tulisan, sekuat-kuat ingatan. Macam ibu bapa kakak kan tengah dengar atas katil ni kan, atas katil. Menyalin jugalah ya. Keberkatan. Tulisan Rumi ada baris, ada mad arid disukun dia, ada tajwid panjang. Keberkatan. Apa lagi? Okay. So, jadi menulis tu, walaupun tulisan kita kabur panjang-panjang, ada mad arid disukun dia kan, tapi nanti kalau kita buka balik, sekabur-kabur tulisan, sekuat-kuat ingatan. Salin. Okey, salin. Okey, riba kakak tuan-tuan sekalian. Yang ketiganya adalah keberkatan. Okey. Apa maksud berkat? Selalu kita dengar pasal berkat ni. Apa maksud berkat? Berkat ni ma yatalazzazul insan. Seperti itu nikmat. Berkat ni ziyadatul khair. Pertambahan kebaikan. Berkat maksudnya pertambahan kebaikan. Kalau kita ada harta kita ada berkat, maka harta kita akan bawa kita ke arah kebaikan. Wah, dengan harta, makin berharta, makin banyak sedekahnya. Makin berharta, makin banyak manfaatnya. Orang kongsi manfaat. Makin harta, makin buat wakaf. Makin ada harta, makin banyak buat infak. Makin banyak harta, makin selalu pergi umrah dan sebagainya. Maknanya rezeki ada berkat kan? Kalau rezeki tak ada berkat, rezeki itu ada tapi tak bawa kebaikan. Sebab itu ada orang yang makin banyak harta, makin jauh daripada masjid. Makin banyak harta, makin jauh daripada masjid. Dulu selalu pergi masjid, habis dapat kontraktor, dapat projek ni, nak entertain customer, nak entertain klien, menyebabkan dah banyak pergi hotel dan sebagainya kan, karaoke. Maksudnya tak bawa ke arah kebaikan. Harta kalau berkat dia bawa ke arah kebaikan. Itu berkat tu ziyadatul khair, pertambahan kebaikan. Okey. Umur kalau ada berkat, dia bertambah kebaikan. Makin berumur makin baik. Bukan makin berumur makin berminyak. Ada orang makin berumur makin berminyak, makin menggoreng dia kan. Maksudnya makin berumur makin baik, makin banyak pertumbuhan kebaikan daripada umur tu. Makin berumur makin soleh, makin soleha. Jadi maknanya umur. Okey. Apa lagi? Okey. Apa lagi? Keluarga ada keberkatan. Makin ada berkeluarga, makin bagus, makin membawa ketenangan, kebaikan. Sebab itu maknanya, apa maksud berkat? Berkat maksudnya ziyadatul khair, pertambahan kebaikan. Dan benda ni, benda yang tak nampak daripada sudut sains kemanusiaan, dia tak dibincangkan. Tapi dalam agama dia dibincangkan. Maknanya benda-benda keberkatan kan? Benda-benda. Jadi keberkatan ni dia akan membawa tuah pada kita. Mana takdir-takdir yang baik. Okey, maksudnya makin berkat hidup kita, dia akan mencambahkan takdir-takdir yang baik buat kita. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Jadi soalannya, kita dah tahu pasal nikmat, macam mana dapatkan nikmat. Kita tahu dapat rahmat, macam mana nak mendapatkan rahmat. Macam mana nak mendapatkan berkat. Rahsianya adalah, untuk mendapatkan berkat, kita sambung kuliah kita pada malam ini. Alamak Ustaz, aduh, gurau je. Sambunglah pula. Aduh. Okey. Untuk mendapatkan keberkatan, jaga adab. Sebab itu dalam Islam banyak diajarkan kita adab. Ada adab kan? Kenapa banyak adab? Kan? Kenapa buat makan ada adab dia? Majlis ilmu ada adab dia.
Okey. Mencari rezeki ada adab dia. Kenapa banyak adab? Padahal adab maknanya kenapa kita perlu beradab ni kan? Sebab adab adalah sumber kepada keberkatan. Adab sumber kepada keberkatan. Dengan mak ayah kita, kenapa kita perlu jaga adab dengan mak ayah? Sebab nak dapatkan keberkatan daripada mak ayah. Dengan berkeluarga, kenapa perlu jaga adab berkeluarga? Kenapa ibu-ibu kakak sekalian? Kenapa ayah-ayah sekalian? Sebab nak dapat keberkatan pada keluarga. Rezeki. Kenapa kita kena jaga adab pasal rezeki? Mana jaga adab mencari rezeki, ada adab dia kan? Supaya nak dapat keberkatan pada adab. Ilmu kan? Kenapa ilmu kita nak belajar ilmu kena ada adab dia? Sebab nak dapat keberkatan daripada adab, daripada ilmu tu. Sebab itulah Islam suruh kita ajarkan kita banyak adab ataupun akhlak kan. Sebab akhlak adalah sumber kepada keberkatan. Jadi maksudnya hari ni belajar adab belajar adab dengan rumah tangga kita kan. Adab dengan diri. Diri ada adab Dengan diri ada adab supaya nak dapat keberkatan pada diri kita ni kan. Nabi suruh kita diri pertama sekali suruh zahir. Nabi suruh kita seliakan misal janggut, rambut ni tolong seliakan bulu-bulu di badan. Maaf saya sebut Nabi sebut minas sunnah, bulu ketiak, bulu kemaluan maknanya jaga kan. Kalau tidak dipotong, sebab Nabi sebut maaf saya sebut, bukan saya nak sebut, Nabi sebut itu minas sunnah. Kalau tidak dipotong kan 40 hari tak potong, syaitan bergayut-gayut kat situ. 4 bulan tak potong, berkampung dekat situ. Setahun tak potong, dia tubuhkan kerajaan kat situ. Buat belah raya kat situ. Bawa ni pengundi hantu lagi situ. Maknanya minas sunnah, bulu-bulu di badan kena seliakan bulu ketiak, bulu kemaluan kan. Jangan sampai syaitan buat kerajaan, buat pilihan raya kat situ, bawa pengundi hantu ke situ. Sebab apa? Tidak diseliakan. Maknanya badan kita ada adab dia. Itu adab yang zahir, adab yang pada pemikiran kita. Jangan biarkan otak kita tak ada ilmu. Itu adab kan. Hati kita, adab dengan diri kita, hati. Jangan kalau sedih berpanjangan, kena ubat. Manusia tu memang ada kesedihan, tapi sedih kena ubat. Jangan biar tak berubat hati tu kan. Maknanya tak salah kita sedih, sebab kita kemanusiaan. Tapi janganlah tak ubat kesedihan. So maksudnya jadi maksudnya kita disuruh untuk jaga adab kat diri. Diri kita ada adab kan, untuk mendapat keberkatan, untuk mendapat ziyadatul khair, pertambahan kebaikan. Rumah kita kemas. Sebab tu saya selalu membebel kan. Rumah kemas kan? Store kita kemas. Hari ni bawa keluar, sumbang kat store, susun balik kan. Store kemas kan. Kat depan kita dia buang benda-benda rosak ke apa, buang lah kan. Jangan sampai kita simpan benda lama tu kan. So dapur kemas kan. Laci-laci kat dapur tu lama tak kemas lah. Banyak plastik tu. Kalau plastik tu nak guna, simpan 10-15 cukup. Ini dah beratus plastik tu tak diguna, jadi sarang lipas kat situ dah kan. Kemas. Sama-sama buang, beli sampah tu kemas. Sebab itu adab dengan rumah kan, supaya kita ada kita ada keberkatan kepada rumah kita tu. Peti ais kemas. Ikan bilis tahun lepas punya ada tumpal berapa ekor tu kat situ lah dia. Kemas. Peti ais kemas. Kereta kemas kan? Selera bilik anak betul, kemas. Belajar untuk kemas. Sebab Nabi yang sebut nadhifu afna buyutikum kan, kamu kemas kan, afna buyutikum, kawasan rumah kamu. Fa inna nadhafatu minal iman, kerana kebersihan sebahagian daripada iman. Baru kemana terantai kat rumah, alhamdulillah kemas, jangan tak kemas. Terutama store kadang-kadang kan, blender rosak ada kat situ, tikar ada koyak ada kat situ, ganti minyak hitam dah bertahun lah, botol kat situ ada kan. Apa lagi? Sebutkan aja. Tandas kemas kemas so, maksudnya usaha nak kemas tu, itu yang perlu ada tu. Supaya apa? Mendapat keberkatan daripada rumah itu. Okey. Jadi itu rahsia mendapat keberkatan. Jadi orang makin banyak dah dapat keberkatan macam mana, makin jaga adab, makin dapat keberkatan. Dan adab ni kita tahu memulakan. Kita yang initiate dulu, kita memulakan dulu.
adab ni kan. Mana kita memulakan dulu. So jagalah adab kan. Jangan jadi orang macam bercakap kan. Lepas tu saya tukarkan nama netizen kepada Nurtizen. Biar botol shampoo. Botol shampoo dah banyak habis tu kan. Buanglah. Ataupun kan, kalau nak guna terus guna tak ada buang. Kita kan guna tak bulan tu semua kan. Okey. So ni maknanya apa saya tukar daripada netizen kepada Nurtizen supaya biar baik sikit. Lidah kadang-kadang ya Allah kan, memaki sana memaki sini kan, tidak berkumpul benda kebaikan pada lidah maksudnya antara kebaikan dan keburukan. Orang yang suka memaki not nice So mulut kita ni kena jaga adab dia Jangan pelihara haiwan dekat mulut. Kadang-kadang macam-macam kandang haiwan ada kat mulut kita ni kan. Kandang khinzir ada kan. Kandang monyet ada. Itu kalau marah keluar haiwan daripada mulut tu. Sebab apa? Mulut ada kandang haiwan. So bersihkan. Kita biar dekat mulut kita ni kita jadikan maksudnya storage dia, maknanya baca-baca Quran, benda-benda yang positif kan. Ini kan maknanya mulut tu penuh dengan kandang-kandang haiwan. Tak naklah, ubahlah ya. Dah makin berumur berubah. Okey. Itu adab adab. So alhamdulillah, hari ni kita dah bincang apa tu nikmat, apa tu rahmat, apa tu berkat. So cari nikmat di dunia ini, okey. Cari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk keselamatan dan cari keberkatan dalam hidup kan. Nak nikmat kena cari dan bersyukur. Nak rahmat jaga yang wajib, yang sunat, yang haram, yang makruh. Nak dapat berkat jaga adab. Okey. Setakat ini saja dulu bila kita kongsikan bersama. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Jumpa lagi malam ni InsyaAllah pukul 10 malam, 10 lebih sikit bergantung kepada solat tarawih dan jamuan murid kat rumah. Kadang-kadang jamuan murid agak panjanglah sikit kan. Kalau anda kata 10 lebih sikit lah macam tu naik. Jumpa insyaAllah malam ni InsyaAllah kuliah kita ada 2 kali, malam sekali, siang sekali Ambil keberkatan malam keseluruhan, ambil keberkatan pagi secara keseluruhan Mudah-mudahan lebih kebaikan InsyaAllah. Jangan lupa wawarkan dan follow Ustaz Amin dan Ustaz Amin Official. Malam ni kita ada Shopee ada juga Shopee pukul 9 sampai pukul 10 sambung saya pula dan kita pula ni dengan Ustaz Amin ni, IG Ustaz Amin ni 10 sampai 11 2 jam kau. Nasib baik 2 jam. Kalau 3 jam saya buka mulut keluar api tu bulan Ramadan ni kan. Terutama kalau siang kan. Siang banyak sangat buka mulut keluar api. Kan? Okey insya-Allah. Jangan lupa insya-Allah dan subscribe YouTube channel Ustaz Amin insya-Allah Okey, sekian saja yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhirkan doa dan tasbih kafarah. Sama-sama aminkan dan sama-sama ikut tasbih kafarah insya-Allah. Tasbih kafarah tu kelebihan dia akan mengampunkan dosa kita dan memberi keberkatan kepada surah Wal Asri tu mengenai masa juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau menyaksikan segala hajat dan keperluan kami, ya Allah. Bantulah kami dalam hajat kami, ya Allah. Jika tanpa bantuan daripada-Mu, jadilah kami orang yang sentiasa dalam kekurangan, ya Allah. Engkau menyaksikan segala kesedihan hati kami, ya Allah. Berikan kegembiraan-Mu kepada kami, ya Allah. Jika tanpa pemberian daripada-Mu, jadilah kami orang yang sentiasa dalam kesedihan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau menyaksikan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Berikan pengampunan-Mu kepada kami, ya Allah. Jika tanpa pengampunan daripada-Mu, jadilah kami orang yang sentiasa menganiayai diri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami nikmat-Mu yang luas, ya Allah. Kurniakan rahmat-Mu yang luas, ya Allah. Dan kurniakan keberkatan kepada kami seluas-luasnya, ya Allah. Agar kami menjadi orang yang soleh dan soleha, ya Allah. Berjaya di dunia dan di akhirat, ya Allah. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan.
بارك اللهم لنا في شهر رمضان وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Okey, sama-sama kita baca tasbih kafarah. Saya dah buatkan kasidah dia biar kita mudah hafal. Sama kita ikut insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. InsyaAllah jumpa lagi pada malam ini pukul 9 malam dengan Shopee. Dan 10 sampai 11 dekat Ustaz Amin. Dan jangan lupa tawarkan dan subscribe. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar segar sikit. Dan siapa nak sambung tidur, selamat sambung tidur. Kita je. Okey. Yang bergerak sama kerja. Ceria selalu, senyum selalu. Senyum itu sedekah.